Masuk ni, dah 148 orang tanya aku soalan ni. Aku sebenarnya agak terkejut juga Rupanya ramai orang tak begitu jelas dengan konsep pertumbuhan kita punya ekonomi kuartal kedua tu. Ada juga orang yang perli aku. Dia orang cakap, bang, abang ni nama je ada degree, ada master, tapi menyusut dengan meningkat pun abang tak faham Aku duduk termenung juga fikir, apa yang aku salah Rupa-rupanya guys, ramai orang tak begitu jelas sebab kita tahulah bahawa kadar pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal kedua adalah sebanyak 2.9% dan suku pertama pula adalah sebanyak 5.6%. Jadi 5.6% pergi kepada 2.9% tu, orang cakap itu sepatutnya menggunakan perkataan menyusut bang. Tapi kenapa dia gunakan perkataan growth juga? Ataupun growth yang menjederhana kan? Sebagai content creator economics, aku rasa aku ada tanggungjawab sosial lah untuk jawab soalan ni dan sharekan kepada korang tentang ilmu ni lah Kenapa kita menggunakan perkataan growth? Kenapa kita tak menggunakan perkataan menyusut? Sebab dia punya growth tu adalah positif. Dia di dalam skala positif. Katakanlah dia pergi kepada negatif kuartal kedua tu. Contoh negatif 1%. Dekat situ baru kita boleh katakan dia menyusut. Akan tetapi korang jangan terperanjat juga. Dalam terms ekonomi, diorang pun still kadang-kadang akan panggil tu sebagai growth, tapi negative growth. Jadi, selagi dia punya growth tu berada di dalam skala positif, kita tak boleh cakap itu menyusut. Kita kena cakap itu growing. Sebab dia punya value growth tu masih lagi positif. Okey, untuk lebih jelas lagi, jom aku explain dengan korang macam mana dia boleh kira dapat 2.9% ni. Korang pernah tertanya tak soalan ni? Okey, untuk video ni aku bagi special untuk korang ilmu ni. Jom aku share macam mana dia kira dapat 2.9% ni. First kali bila dia cakap growth adalah sebanyak 2.9% ni, apa maksud dia guys? Maksudnya adalah dia punya GDP value dalam bilion pada kuartal kedua tahun 2023, dia tolakkan dengan nilai GDP RM bilion pada kuartal kedua tahun 2022. Jadi dia bandingkan di antara GDP kuartal kedua tahun 2022 dengan GDP kuartal kedua tahun 2023. Antara kedua-dua GDP ni dia berlaku peningkatan ataupun tidak. Sebab itulah kalau berlaku peningkatan, dia punya growth tu akan jadi positif lah. Sebab itu kita menggunakan term growth tu. Kita tidak menggunakan term menyusut. Okey, jom aku bantu korang kita sama-sama kira. Contoh sebenar Ini adalah value GDP kita setiap kuartal daripada tahun lepas 2022. Dekat atas ni guys, RM billion Bila dia kata 2.9% tu, maksud dia adalah dia ambil value ni 377.9 billion, dia tolakkan dengan 367.4 billion. Jadi korang tengok dekat sini, 367.4 billion ni, dia naik tak pergi 377.9 billion? Angka dia naik kan, betul tak? Sebab itulah growth dia tu positif. Dan sebab itulah kita kena panggil dia sebagai meningkat, bertumbuh. Kita tak gunakan perkataan menyusut sebab dari segi absolute number dia, memang dia meningkat. Kecuali kalau value dekat sini, nilai dia, value dia kurang daripada 367.4 billion, barulah kiraan growth dia akan jadi negatif dan dekat situlah baru kita boleh menggunakan perkataan menyusut. Jadi korang nampak tak kenapa kita menggunakan perkataan growth ataupun berkembang, kita tak menggunakan perkataan menyusut. Kita boleh cakap pertumbuhan ataupun growth tu menyederhana, it's okay. Tapi technically kalau kita katakan menyusut itu salah. Sebab kadar pertumbuhan masih lagi positif. Okay guys, korang dapat sesuatu tak daripada video ni? Kalau dapat something, jangan lupa bagi aku satu like dan juga sharekan video ni ramai-ramai supaya kita boleh sebarkan ilmu yang baik-baik ni kepada ramai orang.